yang ini. Sebab tu walaupun tak sedap jangan hina makanan, Nabi ajar. Itu rezeki kita berlari, walaupun tak sedap dah diam je. Beli lain, buat lain, jangan apa punya kedai ni kan. Jangan mengata makanan. Diam, adab dia. Sebab kita makan berhari ni itu rezekinya, masya-Allah. Berapa ramai yang disempurnakan oleh malaikat rezeki itu sampai kita tu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan kita maksudnya qasidah Asmaul Nabi, iaitu 201 gelaran nama Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita nak hafal boleh tengok dekat YouTube, type Ustaz Amin Asmaul Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahar Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kutham Jami' Muktaf Mukafi Rasul Malahim Rasul Rahah Kamil Iklil Mudathir Muzamil Abdullah Habibullah Safiyullah Najiyullah Kalimullah Khatimul Rusul Khatimul Anbiya Muhyi Mundi Mudhakir Nasir Mansur Nabi Rahmah Nabi Taubah Harisun alaikum ma'lum syahir syahid Syahid masyhud bashir mubashir nadhir Munzir nurun sirat misbah huda Mahdi munir da'in mad'u mujib Mujab hafi afu wali haku Qawi amin ma'amun karim mukarram Makin matin mubin mu'ammil wasul Zukuwatin zuhurmatin zumakana Zu'izin zufadlin muti' Qadamu sidqin ramah bushra Ghaus ghaisun ghiyath ni'matullah Hadiyatullah urwatu thaqa Siratullah siratu mustaqim Zikrullahi sayfullahi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Hizbullahin najmu thaqib Mustafa Mujtaba Muntaka Ummi Mukhtar Ajir Jabbar Abu Qasim Abu Tahir Abu Tayyib Abu Ibrahim Musyafa'un Syafi' Salih Muslih
muhaiminun sadik musadik sidqun, sayyidul mursalin imamul muttaqin, qaidul ghururil muhajjalin, khalilur rahman barurun mubirurun wajihun, nasih nasih wakil mutawakilun kafilun, syafiq mukim sunnah muqaddas, ruhul qudus ruhul haqi ruhul qisti kafin, muktaf baligh mubaligh syafi wasil, mausul sabiq saiq hadin muhdin, muqaddam aziz fadil mufadil, fatih miftah miftahu rahmah miftahul jannah, alamul iman alamul yaqin dalilul khairat, musahihul hasanat muqilul atharat, safuhun aniz zallati, sahibul syafa'ah sahibul maqami, sahibul qadam makhsus bil izib, makhsus bil majdi, makhsus bil syarafi, sahibul wasilah sahibul fadilah, sahibul sayfi sahibul izari. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa, sahibul hujah sahibul sultani, sahibul rida sahibul darajah rafi'ah, sahibul taji sahibul mighfari, sahibul liwa sahibul mi'raji, sahibul qadib sahibul buraqi, sahibul khatam sahibul alamati, sahibul burhan sahibul bayani, fasih lisan mutar janani, rauf rahim udhunu khairin, sahih islam sayyidul kaunaini, ainun na'im ainul ghururi, sa'adullahi sa'adul khalqi, khatibul umami, alamul huda, kashiful kurabi, rafi'ur rutabi, izul arabi, sahibul faraji, asma'un nabi, sallu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Okay, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam bahagia ni kita mulakan kitab pengajian kita. Jadi siapa yang nak khidmat jadi mukri ataupun yang membaca, ada tak? Ada? Siapa nak khidmat untuk membaca? Okey. Ada? Siapa? Okey. Okey. Pertama kita berkenalan dengan kitab ni. Okey. Boleh Ustaz? Okey. Kita berkenalan dengan kitab ni dulu dekat depan ni. Okey.
Iaitu kitab ni namanya adalah Ad-Durarul Bahiyah. Ad-Durar Al-Bahiyah. Ad-Durar ni maksudnya permata, permata. Al-Bahiyah ni maksudnya fakhirah kan, munirah ni munir, bercahaya, yang dibanggakan kan, ataupun maknanya indah. So kitab Ad-Durar Al-Bahiyah ni dia ada 4, okey, pengarang yang berbeza. Satu adalah daripada Maghribi kan, Durar Al-Bahiyah daripada Maghribi, daripada Maula Idris. Itu kurun ke-8 Hijrah. Kurun ke-8 Masihi itu maknanya lebih kurang 100 lebih Hijrah. Yang kedua adalah daripada Asy-Syaukani. Asy-Syaukani ni iaitu orang Yaman. Itu kurun ke-12 Hijrah, kurun ke-12 Hijrah. Yang ketiga Ad-Dimyati. Ad-Dimyati ni adalah yang kita pakai sekarang ni. Ini kurun ke-13 kan? Kurun ke 1300 Hijrah begitu. Okey. 1300, okey. Dan yang keempat adalah yang terbaru. Yang terbaru tu Ad-Durar Al-Bahiyah fi Fatawal Kuwaitiyah, himpunan fatwa-fatwa negeri Kuwait pun Ad-Durar Al-Bahiyah. Jadi kalau orang tanya kita kan, kita ni belajar kitab Ad-Durar Al-Bahiyah. Durar Al-Bahiyah yang mana? Daripada Al-Maghribi ke, daripada Asy-Syaukani ke, daripada Ad-Dimyati ke, ataupun daripada Al-Kuwaitiyah. So ini kita tahulah kita adalah yang daripada Ad-Dimyati. Sebab tu nama pengarang kitab ni Imam Abu Bakar Uthman Ad-Dimyati. So Ad-Dimyati. Okey, biodata penulis yang menterjemahkan kitab ini ada di belakang kita ni. Boleh baca sendiri. Okey, dan juga di depannya, maksudnya biodata penulis boleh baca. Okey, tu berkenalan dengan penulis kitab inilah, penterjemah. Penterjemah perakata tu, penterjemah tu di belakang ni. Okey. So jadi perakata tu boleh maknanya penterjemah mengalu-alukan mengenai kita membaca kitab ni lah. Okey. Bagi pengarang, okay, kita mulakan dengan pengarang dulu. Muka surat 4. Muka surat 4. Muka surat 4. So kita punya mukri kena tolong baca lah ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Biodata penulis. Pengarang kitab Ad-Durar Al-Bahiyah ada Al-Alama Al-Imam Al-Faqih Al-Syekh As-Said Abu Bakar Osman bin Muhammad Zainul Abidin Syatu Ad-Dimyati Al-Syafi'i, atau lebih dikenali dengan gelaran Al-Bakri Ad-Dimyati, dan Said Al-Bakri Syatu telah dilahirkan pada tahun 1266 Hijrah di Makkahul Mukarramah. Beliau dilahirkan dalam keluarga keturunan ulama dan pecinta ilmu Islam. Jadi beliau membesar dengan suasana ilmu dan amal ibadah. Beliau bermula menghafal Al-Quran ketika berumur 7 tahun. Kemudian beliau mula menuntut ilmu agama dengan para alim ulama besar pada zamannya seperti As-Said Omar Syatu, iaitu abang kandungnya Al-Habib Aidarus bin Omar Al-Habsyi, dan mufti besar mazhab Asy-Syafi'i di Mekah, iaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Beliau telah mempelajari pelbagai ilmu seperti ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu nahwu saraf, ilmu tafsir, ilmu hadis dan sebagainya. Setelah bertahun-tahun beliau menuntut ilmu, beliau telah diangkat menjadi guru di Masjidil Haram, mengajar ilmu fiqh mazhab Asy-Syafi'i, tafsir, hadis, sirah di sana. Ramai penuntut ilmu telah datang kepada beliau dan mengambil ilmu daripadanya, sehingga ratusan alim ulama telah dilahirkan hasil didikan beliau. Antara anak-anak murid beliau adalah Syekh Muhammad Mahfuz At-Tanmazi, penulis Hasyiah Minhajul Qawim Ibnu Hajar, Syekh Abdul Hamid Qudus Al-Makki yang telah menulis syarah bagi kitab ini, Syekh Omar Hamdan Al-Mahdisi, ulama hadis besar di Mekah dan Madinah, Syekh Aman
bin Khatib Al-Falimbani, Said Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki, Syekh Hasan bin Abdul Rahman Al-Ajimi, dan ramai lagi di kalangan alim ulama. Antara kitab karangan beliau Al-Inanah Talibin, iaitu hasyiah bagi kitab Fathul Mu'in, Inanah Talibin ala Halil Fadhil Mu'in, Tuhfatul Azkiya, iaitu syarah bagi kasidah Suluk Tariqil Awliya, Tuhfatul Adikiyah, syurahu Qadidatil Suluk Tariqil Awliya, Kifatul Adqiya, iaitu syarah bagi kitab Hidayatul Azkiya, Kifayatul Adqiya wa Minhaj As-Safiyah, Syarhul Hidayatul Azkiya, dan kitab Ad-Durar Al-Bahiyah, Ad-Darar Bahiyatul Fima Yalzamu Makallafu Minal Ulumi Syar'iyah, iaitu kitab yang berada di tangan para pembaca. Dikatakan beliau telah wafat pada tahun 1310 Hijrah, iaitu di Mekah Mukarramah ketika usianya mencecah 44 tahun. Dikatakan juga bahawa tarikh wafatnya tidak diketahui secara pasti kerana sejarawan tidak mencatatnya. Oleh itu, kita mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala meridai segala amalan Al-Imam Abu Bakar Ad-Dimyati, dan mudah-mudahan beliau ditempatkan di syurga yang tertinggi di akhirat kelak. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, jadi sebagai pendahuluan pengarang kitab ini, silakan. Pendahuluan penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Alhamdulillahil haqqul hamdi wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin nabiyyin sallallahu ala alihi washabihi min ba'dihi amma ba'du. Okey, dengan terjemahan dia boleh baca kan? Okey, seterusnya. Okay. Fala hafahu ala dhi qalbin salim wa fikri mustaqim anna syarafal ilmi la yankaru wa ma warada fi fadlihi la yahsar. Sesungguhnya sangat jelas kepada pemilik hati yang sejahtera dan fikiran yang lurus bahawasanya tiada pengingkaran pada kemuliaan menuntut ilmu, dan apa yang telah dikabarkan mengenai kelebihannya terlalu banyak. Okey, so jadi seterusnya ni kita akan baca kelebihan menuntut ilmu. Mukadimah pengajian kita pada minggu lepas, kita cerita 5 bab tu, bab-bab mengenai kelebihan ilmu tu. Ini antara ayat-ayat Quran dan hadis yang Nabi SAW sebut dan kata-kata ulama mengenai kelebihan orang yang menuntut ilmu. Silakan. Qala Allah Ta'ala qul hal yastawil ladzina ya'maluna wal ladzina la ya'lamun. Firman Allah, katakanlah lagi kepadanya, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Surah Az-Zumar, Allah SWT sebut orang yang ada ilmu takkan sama dengan orang yang tak ada ilmu. Dia boleh membezakan orang ada ilmu ni dengan tak ada ilmu, dia boleh membezakan yang baik, yang buruk, yang baik dan yang lebih baik. Okay, seterusnya dalam ayat yang lain, surah Al-Mujadalah. Sila. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhi amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadalah. Firmannya lagi, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman dari kalangan kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama, yakni dari kalangan kamu beberapa darjat. Okay, Allah sebut bahawa orang yang ada ilmu Allah akan beri dia darjat. Darjat ni maknanya kelebihan. Okey, dalam hadis Nabi SAW menyebut, silakan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Riwayat Ibnu Majah. Selain itu, Nabi SAW pernah bersabda, menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap muslim dan muslimah. Jadi dunia ilmu ni dunia yang memang sangat ditekankan oleh Islam. Sebab itu bila Nabi datang, Nabi menganjurkan tentang ilmu. Universiti pertama dalam dunia adalah milik orang Islam. Universiti Al-Azhar tu universiti tertua di dunia dan milik orang Islam. Universiti perempuan pertama di dunia milik orang Islam berada di Samarkand. Itu universiti untuk orang perempuan saja.
Yang laki perempuan maknanya ada, tapi universiti perempuan saja khusus pun orang Islam punya. Jadi dunia ilmu ni dunia sangat ditekankan oleh Islam. Dalam Islam, masjid ni adalah masjidlah tempat sujud, tempat sembahyang. Tapi ada masjid yang dipanggil, ada aktiviti-aktiviti yang lebih lagi, dipanggil masjid jami'. Kat Malaysia kita ni pun ada juga digunakan Islam masjid dan masjid jami'. Masjid jami' itu biasa masjid solat Jumaat. Jadi maknanya dulu kalau masjid jami' adalah masjid yang ada lebih daripada aktiviti-aktiviti yang biasa, ada majlis ilmu dan sebagainya. Dan daripada masjid jami' inilah tumbuhnya jami'ah. Jami'ah tu maknanya universiti. Betul, universiti dulu semua berasal daripada masjid. Universiti Al-Azhar, daripada Masjid Al-Azhar, Universiti Qarawiyyin, kan? Dan universiti lain lah, dia mula daripada masjid, ada majlis ilmu macam ini. Kemudian orang yang ada ilmu mengajar kat tiang-tiangnya. Tiang ni mungkin mengajar ilmu fiqah, itu ilmu tasawuf, itu ilmu usuluddin, itu ilmu faraid. Jadi mana setiap tiang tu dia ada kitab yang ulama-ulama mengajar dia tu, kan? Di mananya, jadi dunia ilmu dunia yang sangat-sangat ditekankan Islam. Faridatun itu makna fardu bagi orang muslim dan muslimah. Okay, seterusnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalan Allahu lahu tariqan ilal jannah, riwayat At-Tirmizi. Dan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan ke syurga baginya. Seterusnya. Wa an Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yushaffi'u Allahu yawmal qiyamah thalathatan al-anbiya'u thumma ulama thumma syahadat. Daripada Sayyidina Umar bin Affan radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala mensyafaatkan tiga golongan ini pada hari kiamat, iaitu para nabi alaihi salam, para ulama dan para syuhada, yang mati syahid. Syafaat ni mana diberi pertolongan, diberi pertolongan, dan orang tu boleh memberi pertolongan. Seterusnya. Wan Abi Hurairah wa Abi Zarri radhiyallahu anhuma qala babu minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi raka'atin tatawu'a. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Zar radhiyallahu an, mereka berkata, satu bab daripada ilmu yang kami mempelajarinya lebih kami suka daripada 1000 rakaat solat sunat. Seterusnya. Wa qala imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu ishtighalu bil ilmi afdalu min salatil nafilah, wa qala laisa ba'da faraidi afdalu min talabi ilmi. Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah berkata, menyibukkan diri dengan ilmu lebih baik daripada mengerjakan solat sunat. Bukan itu sahaja, beliau juga berkata tiada yang lebih baik selepas perkara-perkara fardhu dan wajib daripada menuntut ilmu. So jadi menuntut ilmu ni disuruh ilmu apa pun, kan? So belajar. Kadang-kadang kita belajar ilmu tu tak ada kena-mengena. Kita belajar A, kita belajar U, tak ada kena-mengena pun. Tapi kita belajar K, dia jadi satu pemahaman. Oh, aku. Maksudnya kita belajar dua ilmu berbeza, tak ada kena-mengena. Belajar ilmu ketiga, dapat kita faham satu ilmu yang lebih besar lagi. Lepas tu ilmu ni jangan pernah berhenti belajar. Okey, seterusnya. Wa'lam anna ajjala ulum qadaran wa zalama fakhran ilman fiqhi mustanbati minal kitab wa sunnatil kafi liman qala bihi ala wajhihi bidukhulil jannah lima fihi minal naf'il amin wa tamyizul halalin wal haram. Dan ketahuilah bahwasanya ilmu yang paling tinggi nilainya dan sangat besar kemuliaannya ialah ilmu fiqh yang telah diistinbat daripada Al-Quran dan Sunnah. Okay, istinbat maknanya diambil, diambil daripada Al-Quran dan Sunnah, yang menjamin syurga bagi orang menyibukkan diri dengan ilmu ini. Hal ini kerana ilmu fiqh mempunyai manfaat yang am
di samping memberi kemampuan kepada penuntutnya untuk membezakan yang halal dan yang haram. Okey, ilmu fiqh apa nak senang faham ilmu sains adalah satu ilmu yang dicuba berulang-ulang dapat satu jawapan. Maka itulah teori dia. So sebab tu ilmu sains ni dia ada sains teknologi lah, sains maklumat lah, sains apa maknanya. Sains ni ilmu yang diuji berulang baru dapat satu jawapan. Sebab tu teori sains pada hari ini belum tentu benda tu absolute, belum tentu benda tu tetap betul, sehinggalah nanti ada orang kaji lain pula dia punya result. Okay? Itu sains. Diuji dapat satu jawapan. Fiqh ni apa pula? Fiqh ni nak senang faham kita bandingkan sains. Fiqh ni apa-apa ilmu yang kita ambil daripada istinbat, daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi SAW, kita susun jadi ilmu fiqh untuk memahamkan orang apa tu halal, apa tu haram. Sebab tu ilmu fiqh yang besar ada 4. Okay? Fiqh ibadah. Okay? Fiqh ibadah, fiqh yang besar ada 4. Fiqh ibadah, fiqh munakahat ni fiqh nikah kahwin. Ibadah ni solat, puasa, zakat yang rukun Islam. Okay? Fiqh munakahat nikah kahwin. Yang ketiga, fiqh muamalat. Fiqh muamalat ni jual beli. Okay? Dan yang keempat adalah fiqh jenayah. Fiqh jenayah ni hukum hakam. Yang besar 4. Di samping 4 itu banyak lagi fiqh yang lain. And yang terkini ni macam ada fiqh ad-daulah. Fiqh ad-daulah, macam mana sebuah negara tu kan mengikut Al-Quran ataupun hadis. Fiqh ad-daulah. Kita ada fiqh perubatan. Fiqh perubatan macam mana hukum hakam perubatan, pemindahan organ lah, kan, derma darah lah, fiqh perubatan. Kan dia tak jumpa dalam fiqh munakahat. Tak jumpa dalam fiqh jenayat, tak jumpa dalam fiqh muamalat, so fiqh perubatan. Dulu saya pernah sama-sama menyusun fiqh pergigian. Perubatan ada fiqh pergigian pula. Hukum ubah ni maknanya braces lah, apa lagi, benda berkaitan gigi. Kan? Tanam gigi lah, baru apa hukum dia? Fiqh, kan? Saya sedang menyusun fiqh diving. Tak ada lagi orang bincang. Sebab kebetulan dengan izin Allah dalam dunia diving saya dalam bidang itu. Apa hukum bulan Ramadan orang yang bekerja dalam memang di instructor diving, dia terpaksa bekerja. Macam mana soal fiqh dia, puasa dia, batal ke tak batal menyelam itu, macam mana nak menjaga dia, itu fiqh. Jadi fiqh ni banyak. Dan apa-apa yang kita istinbat daripada Al-Quran atau hadis, cukup ilmu kita boleh susun mengikut keperluan semasa. Jadi maknanya hatta setempat pun dia ada banyak fiqh dia. Contoh macam sumbangan negara kita Malaysia kepada ilmu fiqh banyak juga. Sebab kita antara orang yang awal pergi ke bulan, orang rakyat Malaysia, orang Islam. Jadi fiqh, sumbangan fatwa daripada Malaysia, nak menentukan waktu sembahyang sana nak ikut mana. Sebab waktu tu belum ada perbahasan lagi, nak ikut waktu mana sembahyang kat bulan tu. Sebab takrifan subuh tu terbit matahari, maghrib tu terbenam matahari. Habis kat bulan tu nampak selalu je nampak matahari, bulan nak ikut mana, puasanya nak ikut mana. Itu sumbangan fiqh Malaysia kita kepada dunia fiqh lah. So itu makna fiqh. So bila kita sebut mengenai fiqh atau fiqh, itu dia cerita dia. Apa benda yang diistinbat daripada Al-Quran ataupun hadis. Yang besarnya 4 lah. Iaitu fiqh fiqh ibadah, fiqh munakahat, fiqh muamalat dan fiqh jenayat. Dia macam Syekh Yusuf Al-Qardawi rahimahullah, dia susun fiqh aulawiyat. Fiqh aulawiyat tu macam mana kita nak menentukan benda mana yang lebih penting lagi, fiqh keutamaan. Datang satu benda ni, nak dulukan mana, yang ini ke ini. Ada orang meninggal dengan ada kenduri kahwin, nak pergi mana dulu? Itu dalam fiqh aulawiyat. So jadi kita nampak fiqh tu apa, so boleh belajar lah banyak fiqh. Taklah asyik belajar fiqh ibadah, bagus, tapi fiqh ibadah belajar ustaz meninggal, balik bab pertama balik.
Belajar lagi fiqh ibadah balik, ustaz kena gam. Nanti balik mula balik. Fiqh ibadah tak bergerak pada fiqh-fiqh yang lain. Kalau fiqh muamalat telah diajar secara besar-besaran sejak tahun 70-an, ramai orang Melayu kita menjadi ahli perniagaan yang bagus. Kan? Fiqh muamalat. Macam mana berniaga tu. Hukum berniaga tu, tanggungjawab berniaga tu. Kan? Tapi pusing-pusing, maknanya fiqh itu bagus, memang bagus. Tapi kita nampak, oh fiqh ni dia banyak, dia punya macam sains, ulang teori, banyak sains. Fiqh macam tu juga. Bezanya sains daripada akal, ulang-ulang. Fiqh ni daripada Al-Quran atau hadis, diambil disusun ilmu tu. Okey, seterusnya. Qala Sufyan Uyainana radhiyallahu anhu, lam ya'tu ahadun ba'da nubuwati syai'an afdalu minal ilmi wa fiqh. Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an berkata, seseorang tidak dikurniakan sesuatu yang lebih baik selepas nubuwah, yakni kenabian, daripada ilmu dan fiqh. Tengok, kenapa ilmu fiqh disebut? Sebab fiqh ni dia yang menjawab harian kehidupan kita ni. Hari ni kita buat satu benda, kita fikir, okey, benda ni apa fiqh dia ni? Maknanya apa kata Quran, apa kata hadis? Apa hukum dia? Dekat mana nak cari? Contoh macam banyaklah benda hari ni. Fake pemakanan. Boleh ke tak makan benda ni? Boleh ke tak? Makanan kan baru-baru ni banyak kan. Yang pelik-pelik timbul, nama menu-menu baru tu kan. Jadi ada benda-benda yang tidak dibahaskan lagi di sudut fake tu. Jadi mana tidak ada yang lebih baik dikunjungkan seorang itu ilmu secara umum dan fiqh. Fiqh ni dia dapat menyuluh satu benda itu berdasarkan Al-Quran atau hadis. Okey, seterusnya. Fanas'alullaha an yafaqqihana fid din wa yaftahu alaina futuhal arifin bijahi khairil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kami mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar mengurniakan kefakihan kepada kami dan membuka bagi kami pembukaan orang-orang yang mengetahui dan berilmu dengan kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik nabi dan rasul, ahli keluarga serta para sahabatnya. Amin ya Rabb. Okey. Kemudian kita masuk faslun fi bayani arkanuddin. Okey. Ini satu fasal pada membicarakan mengenai rukun-rukun agama daripada sudut kitab Usuluddin. Okey. Umumnya ilmu dalam Islam ni dibahagikan kepada tiga. Satu, ilmu Usuluddin. Usuluddin ni membahaskan bab akidah. Nak senang faham, benda-benda berkaitan rukun iman. Itu bahagian Usuluddin. Nak senang faham Usuluddin ni satu bahagian ilmu bab akidah, kalau sebut sejarah Islam, maka sejarah Islam jatuh pada Usuluddin. Dakwah pemikiran jatuh pada Usuluddin. Akidah tu jatuh pada Usuluddin punya disiplin ilmu. Okey, yang keduanya ilmu dalam Islam secara umumnya ilmu syariah. Ilmu syariah ni bawaannya ilmu fiqh, kemudian ilmu fiqh yang sampai ada di negara kita ni, benda-benda fiqh yang dikuatkuasakan sebagai undang-undang. Macam contoh ilmu undang-undang kekeluargaan Islam. Itu ilmu fiqh yang dikuatkuasakan undang-undang. Enactment jenayah, syariah negeri-negeri, Selangor ke Pahang ke apa semua, mana sebahagian hukum-hukum syariah itu bawah syariah yang dikuatkuasakan undang-undang. Contoh macam ilmu faraid. Jadi kalau orang Islam kita dari pentadbiran harta, meninggal, maknanya tak suka-suka bagi, maknanya walaupun pergi ke mahkamah akan mengambil nasihat daripada mahkamah syariah. Itu bidang syariah yang kedua. Dan yang ketiga, umumnya ilmu dalam Islam ni ilmu tasawuf. Tasawuf ni bincang pasal hati, pendidikan, tarbiyah. Kita pernah dulu buka kitab Penawar Hati. Itu dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Jadi ilmu dalam Islam umumnya tiga: Usuluddin, kemudian syariah dan juga tasawuf. Tiga. Jadi maknanya secara umumnya Syekh Ad-Dimyati letakkan dalam kitab ni, permulaannya ada bab Usuluddin.
Ada bab kitab Usuluddin. Maknanya Usuluddin untuk maknanya dapat akidah, memahami rukun iman tu. Okey? Terus. Jaa fi hadithi anin Nabi annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza arada Allah bi 'abdihi khairan salaka fi qalbihi al-yaqin wa tasdiq wa idza arada bihi syarran salaka fi qalbihi riba. Telah diriwayatkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda Rasul bersabda, jika Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki bagi hamba-Nya kebaikan, dia akan memasukkan ke dalam hatinya keyakinan, yakni dalam iman dan kepercayaan. Dan jika dia mengkehendaki baginya keburukan, dia akan memasukkan ke dalam hatinya keraguan. Masya-Allah. So jadi kalau dalam hadis Nabi SAW sebut, kalau Allah menghendaki kita ni ada kebaikan, maknanya diletakkan ke hati kita ni ada al-yaqin wa tasdiq. Yakin tu keyakinan. Keyakinan pada apa? Keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Benda ni kena minta kepada Allah, kena usahakan. Dan kita kalau sembahyang memang kita minta. Dalam sembahyang tu ada satu doa yang wajib kita baca. Tak baca doa ni tak sah sembahyang kita. Doa ini Allah letak dalam surah Al-Fatihah, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahkan aku jalan yang lurus. Itu minta hidayah, minta Allah bagi keyakinan kita tu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia punya bahagian yang penting ada pada kalimah la ilaha illallah tu. Dan orang Melayu kita menterjemahkan kalimah la ilaha illallah untuk senang faham, untuk nak mudah ajar anak-anak kecil. La tiada ilaha Tuhan illallah melainkan Allah. Tapi perkataan ilah, 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang mengasihi melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada menyembuhkan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi jalan keluar melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-gala melainkan Allah. Jadi sebab itu jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi kita baca la ilaha illallah bukan menghabiskan biji tasbih semata-mata ya. Menghabiskan biji tasbih. Tak Cuba baca pelan-pelan, masuk ke hati. Hari ini mungkin tengah sempit rezeki. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada yang memberi rezeki melainkan Allah. Tiada yang memberi rezeki melainkan Allah. Mungkin tengah sakit. La ilaha illallah. Tiada yang menyembuhkan melainkan Allah. Tiada yang menyembuhkan melainkan Allah. Malam ni sebelum tidur ataupun bangun malam nak solat tahajud, boleh cuba. Ambil nafas, bos. Ambil nafas, bos. Ambil nafas, bos. Baca la ilaha illallah sampai habis nafas kita. Masukkan ke hati tu hajatnya apa. Kalau ke hati tu mungkin tengah susah sempit rezeki, tiada memberi rezeki melainkan Allah. Kalau mungkin tengah sakit, tiada menyembuhkan melainkan Allah. Kita embus tu, la ilaha illallah sampai habis nafas. Sampai boleh cuba. Kalau ikhlas betul-betul, boleh menitis air mata. Bayangkan itu nafas terakhir kita. Bayangkan sampai bila dah habis lah, tak nafas. Jangan, kalau tak nafas, la ilaha illallah panjang. Mana yang hembusan kita, la ilaha illallah. Tahan sekejap. Cuba bayangkan, itulah nafas terakhir kita. Dan mudah-mudahan Allah rezekikan kita boleh menyebutnya di akhir itu. Oi, kalau tak ya, boleh cuba malam ni. Minggu depan kita minta testimoni siapa yang menangis. Tapi tak mengakulah dia mati. Kan? Tapi kalau ikhlas betul, menangis, nitis yang mati. Bayangkan jadi maknanya, siapa yang Allah nak beri kebaikan, diberi hatinya tasdiq. Yakin wa tasdiqan. Yakin tu. Kalau ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian pernah pergi ke Andalusia. Andalusia ni negeri 8 negeri. Kita ada negeri 9, dia 8 negeri. Andalusia ni dia negeri dekat Eropah, negara Islam. Jadi
bila-bila masa boleh diserang oleh orang-orang Nasrani, orang Kristian. Jadi kalau diserang, bantuan lambat sampai, bantuan daripada Maghribi, naik kapal lambat, dulu tak ada enjin, tengok angin semua lambat bantuan. Jadi untuk mereka tu tetap kuat, di tiang-tiang istana, dewan-dewan dia ditulis kalimah la ilaha illallah tu, terus masukkan maksud. Dia ada tertulis la ghalib illallah, tidak ada yang dapat mengalahkan melainkan Allah. Di Andalusia, selagi mana tentera-tentera, orang-orang semua tengok pegang benda tu, tengok pegang tu, kuat Andalusia. Sehingga akhirnya mereka terlupa la ilaha illallah tu, tak masuk ke hati tu, tak masuk ke hati tu, lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tombang Andalusia pada 1493 Masihi. Tak berapa ketika kemudian Melaka jatuh. Di mananya la ilaha illallah tu, untuk kita dapat keyakinan dan tasdiqan. Zikirkanlah. Okey, sama Ustaz. Qala Allah Ta'ala, faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk memberi hidayah, yakni petunjuk kepadanya, nescaya dia akan melapangkan dadanya, yakni membuka hatinya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk menyesatkannya, nescaya dia menjadikan dadanya sesak, sempit sesempit-sempitnya. Jadi kalau orang Allah nak berikan kebaikan kat dia, Allah bagi dia faham Islam, maknanya dadanya itu ada sistem kepercayaan. Iman ni adalah sistem kepercayaan, belief system. Apa yang kita percaya. Kan kita orang Islam disuruh percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya Allah tu. Kan bukan saja hanya Allah tu Ahad, tetapi Allah tu As-Samad. Allah tu yang As-Samad ni rujukan seluruh hajat makhluk-makhluk. Ulama tafsir kata ramai orang Islam beriman dengan Allahu Ahad, tapi tak ramai yang betul-betul berpegang pada Allahus Samad, Allah yang merujukkan segala hajat makhluk tu. Jadi dulu waktu Nabi SAW berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, nak senang faham, Madinah ni ke utara, nak senang faham. Mekah ni macam Kuala Lumpur lah, nak senang faham. Semenanjung tanah Melayu dengan semenanjung tanah Arab tu lebih kurang sama je, dia peta tu. Mekah ni macam Kuala Lumpur, Yaman ni Johor, Madinah ni kat Kedah, nak senang faham. Jadi hijrah Nabi pergi Madinah maknanya ke Kedah lah, ke atas. Jadi ketika Nabi berhijrah, dapat perintah hijrah pada tahun 613 Masihi, Nabi disuruh berhijrah. Nabi tak turun daripada Kuala Lumpur pergi ke Kedah. Nabi turun dulu ke Seremban. Turun ke bawah dulu. Nak senang faham tau. Bukan Nabi kat Seremban, bukan tau. Jangan potong ceramah saya ni tau. Mana nak selamat, turun ke Seremban biar kita nampak. Turun ke Seremban dulu. Supaya apa? Orang kafir pergi cari terus kat Beranang, dekat Rawang, dekat mana. Tapi Nabi turun dulu ke bawah. Jadi orang cari penat, tak adalah Muhammad ni, mana tak pergi dah, biarlah. Baru orang tak cari dah. Baru Nabi naik pelan-pelan untuk pergi ke Kedah tu. Itu strategi Nabi SAW. Salah satu orang daripada orang Mekah ni, dia ada satu orang, nama dia Syurakah bin Malik. Dia dapat baca macam mana Nabi fikir. Hebat jugalah dia ni. Dia kata Muhammad ni dia tak pergi terus ni, dia mesti sembunyi ke mana-mana. Jadi orang pergi, aku relax je. Sebab pembesar Mekah isytiharkan mi'atu naqah mayati bi Muhammadin hayyan atau mayitan. 100 ekor unta, siapa yang boleh bawa balik Muhammad hayyan atau mayitan. Apa maksudnya? Hidup atau mati. Boleh, itu bahasa Arab kita tu. Hayyan atau mayitan. Innahum thalatha, Muhammad tu 3 orang. Muhammad wa Abu Bakar wa Abi Uraikid a'lamun nas bis sahra. Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar dengan satu orang penunjuk jalan, namanya Abdullah bin Abi Uraikid. Jadi Nabi relax dulu, nak senang faham kat Seremban. Tapi Syurakah bin Malik dah baca, Muhammad ni tak ni, aku relax dulu je. Lepas 3 hari, orang dah start, tak jumpa lah Muhammad ni, penat lah, tak payahlah. Maka semua dah start tak nak cari.
Syuraka bin Malik dia start cari. Dan dia naik kuda yang terbaik, kuda Arab. Kuda Arab ni lebih dia daripada kuda Eropah. Kuda Arab memang gagah. Kuda Arab dia tak besar tau. Dia tak macam orang Arab. Orang Arab banding orang Melayu kecil kan. Kuda Arab dia tak besar. Kuda Eropah lagi besar. Tapi sudut kekuatan kuda Arab memang bagus. Bukan sebab kita orang Islam kita favor, maknanya kita suka dan kita konon-kononnya bercakap pasal kuda Arab bagus, tak. Hatta sampai sekarang pun orang kalau nak ada pertandingan kuda lasak dia panggil endurance, memang pakai kuda Arab, pakai kuda Arab. Kuda Eropah tak boleh. Thoroughbred ke trotter ke tak boleh. 15 km pancit dia. Kuda Arab 160 km boleh pergi dia. 160 km boleh pergi, boleh bawa tu. Kan? Jadi Syuraka bin Malik dia bawa maknanya kuda yang terbaik dia. Kan? Betul. Tengok jumpa Nabi kita Muhammad SAW. Jumpa. Uish, Muhammad tu. Yang perasan kena kejar ni Sayyidina Abu Bakar. Wahai Rasulullah, kita ditemui. Kan? Ditemui. Allah dan Rasul pujuk pada Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan risau, Allah sama kita. Jadi Syuraka ni memang dah nampak 100 unta, confirm. Dia pun pecut kuda dia, kuda terbaik. Hampir dengan Nabi kita Muhammad SAW, kuda dia hitam, stumble ni apa terpelecok, terpeleot, tergeleceh, apa lagi, macam tu lah. Dan terbang lagi depan. Saya biasa naik kuda dan saya pernah stumble. Saya tahu macam mana senaknya stumble tu. Terbang tu tak bernapas 5 saat lah juga kan. Tak bernapas 5 saat stumble. Silap jatuh, patah. Silap jatuh, stumble tu. Kuda dia stumble. Jatuh, senak. Saya kalau waktu jatuh tu saya tak, macam ini perasaan Syuraka bin Malik. Senak lah. 5-10 saat tak bernafas juga. Nak nafas. Okay? Dikejut, kuda dia bangun balik. Kejar balik, dia dekat, stumble kali kedua. Senak kali kedua. Tapi orangnya semangat, budak muda. Kejut, bangun lagi. Kejar lagi. Stumble kali ketiga. Kali ketiga senak, kali ketiga surrender dia. Waktu tu Nabi dekat je. Baru dia kata, wahai Muhammad, siapa melindungi kau? Sebab pelik. Kuda aku ni terbaik, well trained, training terbagus. Kejam memang confirm dapat. Siapa melindungi kau? Tiba-tiba hitam kuda ni pelik. Kul, katakan Muhammad, Allahu Ahad. Dia Allah yang esa. Allahu Samad, tempat minta segala hajat. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak satu pun yang setanding dengan dia. Akhirnya Islam Syuraka bin Malik. Sebab dia pelik. Siapa melindungi Muhammad ni? Surah Ikhlas. Kul, katakan Muhammad, wallahu ahad. Dialah Allah yang esa. Jadi siapa yang Allah nak bagi rezeki, Allah akan kuatkan dia tu Allahu Ahad dan Allahu Samad. Allah tempat perlindungan kita. Allah yang esa, Allah tempat berlindung kita tu. Okey. Sama ustaz ya. فقد اتفق أهل السنة على أن المؤمن الذي يحكم عليه بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار ولا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشك ونطق بالشهادتين. Dan ahli sunnah wal jamaah telah bersepakat bahawasanya seseorang dihukum sebagai mukmin, yakni orang yang beriman daripada kalangan ahli kiblat, dan dia tidak kekal di dalam neraka. Dan hal ini tidak berlaku melainkan hanya bagi mereka yang mempercayai di dalam hatinya akan agama Islam dengan i'tikad yang jazam, suci daripada syak dan mengucap 2 kalimah syahadah. Okey, so jadi maknanya orang yang ada syahadah, dia kalau pun masuk neraka tak kekal, sebab ada kepercayaan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Okey, hadis terus ni hadis yang panjang. Saya bacakan dia punya intipati saja. Jadi nanti boleh baca sendiri untuk kita memahami. Okey, satu ketika, hadis ni cerita dia macam ni. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ni dia duduk bersama Nabi SAW. Okey,
Dulu tak macam sekarang ya. Okey, sebab perjalanan dulu satu tempat ke satu tempat dia jauh. Naik kuda, naik unta atau jalan kaki. Jadi komuniti ni orang kenal. Sekarang kita tak kenal. Yang duduk dekat sekitar Masjid Hasanah ni mungkin bukan daripada sini, mungkin daripada Kelang sana, mungkin daripada mana jauh-jauh sana tu. Dulu orang kenal. Jadi kalau ada orang baru, orang tu kenal terus. Awak daripada mana? Datang bila? Kenal sebab orang luar. Kita tak kenal sebab kenderaan mudah. Nak perjalanan jauh tu maknanya sekejap je, mudah je. Dulu memang jauh. Okey. Jadi satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tengah duduk bersama Nabi SAW, datang satu orang yang bajunya putih bersih. Tak nampak min athari safar, tak nampak tanda-tanda dia tu bermusafir. Macam dia orang dekat je. Sebab dulu kan kuda. Jadi kalau masuk masjid mestilah kalau naik kuda sehari berpuluh-puluh. Ini sempurna, maknanya macam orang dekat, macam satu rumah je. Datang tu. Dia datang tanya kepada Nabi beberapa soalan. Yang pertama dia tanya Nabi, wahai Muhammad, apa tu Islam? Tanya Nabi. Jadi Nabi SAW pun maknanya menyatakan bahawa yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Jadi dia duduk Nabi sampai rapat betul dengan Nabi SAW. Maka dia kata, wahai Rasulullah, akhbirni anil Islam. Muhammad, kau beritahu aku pasal Islam. Maka Nabi pun katalah, Islam itu syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, kemudian mendirikan solat, kemudian menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan, dan pergi haji. Itu yang rukun Islam tu. Kemudian ditanya Nabi lagi, wahai Muhammad, apa itu iman? Maka iman tu dia cerita bahawa Nabi SAW bercerita, antu'minu billah, kamu percaya pada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada rasul, pada hari akhirat, dan qada qadar. 6 perkara tu. Sadaqta, betul kau wahai Muhammad. Jadi sahabat-sahabat termasuk Sayyidina Umar pelik. Dia bertanya, kemudian dia cakap, betul tu. Kan? Kemudian dia bertanya pula, apa tu ihsan? Ihsan, kau menyembah Allah macam seolah-olah kau tengok Allah. Kalau tak, kau kena rasa macam Allah tu sedang tengok engkau. Kemudian dia bertanya mengenai hari kiamat. Maka Nabi kata, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Kemudian orang tu pergi. Dan Rasulullah SAW pun tanya, sahabat, tahu tak siapa tadi tu? Itu Jibril tu, yang menyerupai manusia, datang, dia bertanya untuk nak ajar mengenai agama tu. Dia tanya Nabi, dari Nabi dapat simpulkan cerita. Sebab tu kenapa rukun iman tu 5, kenapa rukun Islam tu 5, rukun iman tu 6 daripada hadis ini. Dan juga ihsan. Ihsan tu tasawuf lah. Kan saya sebut tadi kan, 3 asas ilmu agama, iaitu usuluddin, syariah, dan tasawuf. Tiga-tiga tu bahasa daripada hadis ni. Nanti boleh baca sendiri. Okey, buka muka surat 16. Muka surat 16. Qala al-ulama, sila. Qala al-ulama alladhi hum warithatul anbiya man ata bil iman wa islami jami'an fahuwa mu'minun kamil. Para ulama yang merupakan pewaris para nabi berkata, barang siapa yang beramal dengan kedua-dua iman dan Islam, maka dia adalah mukmin yang sempurna. Jadi iman ada 6 mana perkara, 6 bahagian, dan Islam ada 5 bahagian. Okay, dia adalah mukmin yang sempurna. Seterusnya, wa man tarakahuma jami'an fahuwa kafir kamil wa man tarakal islam wahdahu fahuwa mu'minun naqis wa man taraka iman wahdahu fahuwa munafiq. Barang siapa yang meninggalkan kedua-duanya, maka dia adalah kafir yang asli. Barang siapa yang meninggalkan Islam sahaja tanpa iman, maka dia adalah mukmin yang cacat pada imannya. Barang siapa yang meninggalkan iman sahaja tanpa Islam, maka dia adalah munafik. Okey, jadi kita ada iman, kita ada Islam. Rukun iman, rukun Islam. Siapa tak percaya dua-dua, kafir. Kafir lah. Siapa tak percaya kedua-dua, kafir yang asli. Maknanya kafir kamil, mana kafir lah dari dua-dua. Kalau dia beriman saja, dia percaya Allah, tapi rukun Islam tak amal, sembahyang tak apa tak, maka dia adalah orang yang Islamnya tu tak sempurna lah. Maknanya orang fasik dipanggil. Fasik ni orang buat dosa lah.
tinggalkan benda-benda yang ni. Okey, kemudian dia pegang Islam tapi iman ada masalah. Maknanya tengok sembahyangnya bagus, puasanya bagus, tapi dalam hati ada benda, ya ke Tuhan ni, ya ke Tuhan ni, maka dia adalah munafik. So takrifan munafik adalah yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Dia menzahirkan Islam, menyembunyikan kekafiran, menyembunyikan benda-benda yang tak percaya. Itu takrifan munafik. Bercakap bohong tu bukan orang munafik, itu tanda munafik. Saya pernah jumpa, saya habis sekolah subuh, Ustaz, suami saya ni munafik punya orang. Saya kata, kenapa? Dia kata, dia janji saya anniversary nak bawa bercuti, ni pergi meeting je kerja tu. Saya kata, Kak, siapa Kak? Takrifan munafik, menzahirkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Tanda-tanda dia, cakap berbohong, janji murkai, diamanahkan, dikhianat. Itu tanda-tanda dia. Belum tentu orang buat itu tu munafik. Itu tanda munafik. Takrifan munafik adalah dia macam nampak amalkan Islam tapi hati itu ada benda tak percaya. Okey. Kita sebelum kita pergi yang seterusnya, saya nak cerita satu kisah. Waktu saya ingat dalam beberapa belas tahun lepas, saya terlibat dalam satu program. Program tu waktu tu tengah kecoh membincangkan murtad. Maknanya orang-orang murtad. Dulu pernah ada kes Lina Joy, kena ada kes, beberapa kes lah. Waktu tu memang kecoh, dah banyak orang buat forum. Jadi saya waktu tu berforum. Saya satu orang ustaz, kemudian moderator lah. Saya by profession peguam syar'i, jadi saya kena bahas dari sudut undang-undang. Murtad dari sudut implikasi dari sudut undang-undang. Seorang ustaz ni dia bahas daripada sudut usuluddin, maknanya akidah lah. Jadi dia bahas gini, orang murtad ni adalah orang yang tak pegang betul pada rukun iman. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, hari kiamat, qada qadar. Dia tak faham betul-betul. Waktu soalan, satu orang maknanya peserta bertanya, apa punya forum ni? Dia kata, vokal orang tu, apa punya forum ni? Rukun iman, semua orang tahu. Ini budak tadika pun tahu. Kita nak bahas benda lebih besar lagi, rukun iman, bukan iman tak payah bahas, semua orang tahu. Jadi ustaz ni tergamam lah. Saya teringat kitab ini, antaranya teringat kitab ini. Percaya pada Allah tu ada berapa benda? Kitab ni bahas ada 3 benda, ada 4 benda, malaikat 4 benda. Itu yang bagus ni, kita ada rujukan, kita baca kitab Durar Al-Bahiyah ni. Dia orang cakap, percaya pada Allah tu berapa benda sebenarnya? Berapa benda percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala tu dibahaskan dalam kitab ini. Selain daripada kitab-kitab lain, paling kurang kita ini talaqi kitab ini kita tahu. Jadi taklah orang cakap, bila orang cakap betul lah, memang orang kurang pegang kepada rukun iman, kita boleh faham, tak pegang rukun iman tu sebab apa? Percaya pada Allah tu ada berapa benda sebenarnya, tapi dia tak percaya pada ada berapa benda yang sepatutnya kena percaya tu. Jadi memang kitab ni bab usul ni sangat bagus. Okey, jadi sama Ustaz. Wa ma'na al-iman bil kutub i'tiqad annaha kalamullahil azillu qa'im bi zatihi al-munazzahu 'anil hurufi was aswati wa anna kulla. Sebelah kiri tu. Terlangkah tu. Okey. Wa ma'na al-iman i'tiqadu annahu wahidun la nazir lahu fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi wa la syarika lahu fi luhiyah. Maka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bagi nombor. Beriman pada Allah tu apa? Bagi nombor. Yang pertama, iaitu kepercayaan bahawa Dia Maha Esa. Itu benda pertama. Allahu Ahad tu tadi. Esa. Dia memang esa, satu, esa. Itu benda. Jadi apabila kita sebut percaya pada Allah tu benda apa? Esa. Allah tu esa. Allah tu satu.
Ini kan tengah bahas isu nama Allah tu kan. Orang nak minta nama Allah, Allah tu apa? Kan? Jadi pertama iaitu tunggal, satu, tak ada yang lain. Okey, kemudian bubuh nombor yang kedua, beriman kepada Allah yang keduanya itu tiada yang standing. Nombor dua, tu tiada tu. Tiada yang standing dengannya dari sudut zatnya, sifat dan af'al. Af'al ni mana perbuatannya. Tak ada standing. Sifat Allah Subhanahu wa taala ataupun zatnya ataupun sifatnya, mana zatnya, sifatnya atau af'alnya. Af'al ni mana perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada standing. Selagi mana orang boleh buat gambaran itu Tuhan, itu bukan Tuhan, tak standing. Orang buat tangan ke, buat kepala ke, buat apa, itu bukan Tuhan. Dia tak standing dengan sudut zat dia, sudut sifat dia dan sudut af'al. Af'al ni mana perbuatan dia. Dan yang ketiga, bubuh nombor 3 tu, serta tiada sekutu baginya daripada aspek ketuhanan. Mana tak ada sekutu bagi dia. Jangan syirikan, jangan menyamakan Allah Subhanahu wa taala itu dengan sesuatu benda. Jangan. Jadi mana percaya kepada Allah bermaksud 3 perkara. Kalau ikut durat al-bahiyah. Maksudnya percaya kepada Allah tu apa? So kita boleh buat satu soalan teka-teki lah untuk cucu kita. Percaya pada Allah tu apa? Jangan cucu kita tanya kita pula. Tok, percaya pada Allah tu apa? Kita kata okey, menurut kitab Durah Arbahiyah 3 benda. Percaya pada Allah itu. Okey, seterusnya. Wa manal iman bi malaikati i'tiqadu annahum mukramuna la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna sadiquna fima akhbaru bih. Okey, beriman kepada malaikat 4 benda. Bubuh nombor. Iaitu bubuh yang pertama. Iaitu percaya pada malaikat itu, iaitu kepercayaan bahawa mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia. Itu yang pertama. Mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia. Allah SWT jadikan dia mulia. Yang keduanya, bubuh nombor, tidak melanggar sebarang perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tak melanggar segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Bubuh yang ketiga nombor, mereka melakukan apa yang diperintahkan. Dan yang keempat, bubuh yang keempat, dan mereka benar dengan apa yang mereka sampaikan. Mana tugas yang sampaikan, detail itulah dia sampaikan. Benar apa yang disampaikan tu, itulah yang disampaikan. Tuan-tuan sekalian ya. Okey, jadi itu kepercayaan kepada malaikat. Maknanya sebab apa? Di sebalik daripada orang Islam, orang Nasrani juga percaya pada malaikat, orang Yahudi juga percaya pada malaikat. Tapi orang Nasrani selalu mempermain-mainkan seolah-olah malaikat ni ingkar pada Tuhan lah, nak cabar Tuhan lah dan sebagainya. Bagi kita orang Islam tak, malaikat inilah percaya pada malaikat, 4 benda ni. Jadi maknanya dia mulia, dia tak melanggar perintah Allah, lakukan dia taat, dan memang dia benar dalam menyampaikan apa yang diperintahkan tu. Tuan-tuan, hari ini kita makan nasi. Hidangan kita pada hari ini kita makan nasi. Bayangkan mungkin dah setahun lepas orang yang tanam padi start tanam. Rupanya tanam tu untuk kita makan malam ni. Yang tangkap ikan 2 minggu lepas dekat perairan Thailand mungkin, perairan Laut Cina Selatan mungkin, perairan Selat Melaka mungkin. Dia 2 minggu lepas dia tangkap, rupanya untuk malam ni punya lauk. 3 bulan lepas yang tanam cili, dia tanam cili itu besar, rupanya untuk kita makan malam ni. Yang buat garam mungkin 2 tahun lepas buat garam daripada laut, rupanya untuk dimasak malam ini untuk kita makan. Tepat, sampai itu tepat. Sebab tu nak makan, Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah, kau rezekikan aku ni, Masya Allah. Rezeki ni, ini bukan seorang punya usaha ni. Berapa ratus tangan tu untuk malam ni. Kita dapat tukang masak, kita dapat isteri kita masak, kita dapat mungkin suami kita tolong masak, kita dapat mungkin orang yang tolong masak. Bukan masak tu saja, yang tukang masak tu salah seorang daripada ribuan orang tu. Yang tanam pokok kelapa, yang untuk santan, yang tanam untuk pokok kari, yang tanam untuk cili, yang gini. Sebab tu walaupun tak sedap, jangan hina makanan, Nabi ajar. Itu rezeki kita berlari, walaupun tak sedap dah diam je. Beli lain, buat lain, jangan
apa punya kedai ni kan, makan, jangan mengata makanan. Dia adab dia. Sebab kita makan pada hari ini itu rezekinya, Masya Allah. Berapa ramai yang disempurnakan oleh malaikat rezeki itu sampai kita tu. Okey, seterusnya makna beriman dengan kitab. Sila. Wa amal al-iman bil kitab i'tiqad annahu kalamullah al-azali qaim bi zatil munazzala anil hurufi wa aswati wa anna kulla ma tadammanathu haqqu wa anna Allah ta'ala anzalaha ala ba'di rusuli bi alfazin haditha. Maka makna beriman dengan kitab-kitab, iaitu kepercayaan. Makna beriman dengan kitab ada 5 benda. Salin dengan nombor biar senang faham. Yang pertama iaitu kepercayaan bahawa ia kalam Allah yang azali. Dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kita tu. So jangan dipermain-mainkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua nombor tu yang berdiri dengan zatnya. Maknanya berdiri dengan zatnya, kalam Allah Subhanahu Wa Taala tu. Nombor yang ketiga yang suci daripada sembarang huruf dan suara. Huruf dan suara tu manusia merakamkan perkataan tu, tapi mana kalamullah tu adalah kalamullah tu. Yang keempat, semua yang terkandung di dalamnya adalah benar. Yang terkandung dalam Al-Quran adalah benar. Okey. Dan yang kelima, bahawa kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas sebahagian para rasul alaihi wassalatu wassalam dengan lafaz-lafaz yang baru. Maknanya lafaz-lafaz tu yang ditulis, ada yang lafaz-lafaz disampaikan dengan bahasa Nabi, tapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya percaya pada kitab tu apa? 5 benda tu. Okey. Okey, seterusnya percaya kepada Rasul. Wa manal imani bir rusul i'tiqadu anna Allah arsalahum ila al-khalqi wa nazzalahum an kulli aibi wa naqdi fahum ma'sumuna qabla an-nubuwati wa ba'daha. Maka beriman dengan para rasul. Okey, beriman pada rasul itu 3 perkara, bukan nombor. Yang pertama, kepercayaan bahawa Allah mengutus mereka kepada seluruh makhluk. Allah yang utus rasul tu. Bilangan mereka kalau ikut fatwa Ibnu Hajar ada 124,000 orang. Nabi-nabi ada 124,000 orang. Daripada 124,000 orang, 313 dilantik menjadi rasul. 313 dan 25 disebut dalam Al-Quran. Nanti kita tahu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, itu nama-nama disebut dalam Al-Quran 25. Okey. Yang maknanya itu yang pertama. Nombor yang keduanya beriman kepada Rasul itu maksudnya dia mengutuskan mereka dalam keadaan bersih daripada sebarang aib dan kecacatan. Sebab orang-orang Yahudi dia mengata je nabi-nabi diorang ni. Orang-orang Nasrani mengata nabi-nabi je. Islam tak. Kita takkan mengata nabi-nabi. Sebab dia terpelihara daripada kecacatan dan keaiban. Dan yang ketiga, nombor ketiga, maka mereka kesemuanya maksum. Maksum ni terpelihara daripada dosa. Kita dah bincang daripada kitab lepas kita buka. Kita manusia biasa tak maksum. Orang Syiah mengatakan imam-imam mereka maksum. Maksum hanya pada Nabi dan Rasul saja mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Habis tu kita tengok orang alim, Masya Allah, bagusnya dia terpelihara daripada dosa. Sekalipun dia terpelihara daripada buat benda-benda yang aib, dia hanya mahfuz saja. Mahfuz maknanya terpelihara juga, tapi tak sampai maksum. Mahfuz dia tak maksum. Orang Syiah mengatakan imam dia maksum. Akidah Ahlussunnah dah tak. Maknanya maknanya kalau baik tu mahfuz, Allah pelihara dia. Maksum ni kita bahas pada kitab yang lepas. Dibuka maknanya catatan kita tu. Dan yang ketiga tu nombor. Ketiga tu maka mereka semuanya maksum tu. Mereka sama ada sebelum mereka diutus atau selepas itu. Itu yang ketiga tak? Okey, seterusnya. Kita habiskan yang rukun iman dulu. Wa manal iman bil yaumil akhir wa huwa minal maut ila al akhir ma yaqa'u yaumal qiyamah i'tiqad wujudihi wa i'tiqad mashtamala alaihi min su'alil malakaini wa na'im qabri au adzabihi wal ba'thi wa jazai wal hisabi wal mizani was sirati wal jannati wan nahar. Makna beriman dengan hari akhirat. Okey, makna beriman dengan hari akhirat
bermula daripada matinya seorang sehingga peristiwa terakhir berlaku pada hari kiamat, dua benda. Beriman pada hari akhirat, dua benda. Yang pertama, percaya kewujudan dia. Percaya kewujudan dia. Dia memang real, wujud. Itu beriman pada hari akhirat. Kan? Kita orang-orang yang ada percaya pada Allah dan Rasul, itu benda kena jaga. Akhirat memang wujud, benda wujud. Kan? Itu pertama. Yang keduanya, nombor tu, dan kepercayaan dengan apa yang terkandung di dalamnya. Terkandung di dalamnya. Sampai situ dulu. Yang keduanya iaitu dan kepercayaan yang terkandung dalamnya. Terkandung dalamnya ni apa? Terkandung dalamnya 5 perkara. Jadi akhirat tu dia ada 5 fasa dia, ada 5 kandungan dia, ada 5 bahagian dia. Okay? Yang pertamanya adalah iaitu kubur. Bahagian kubur. Bahagian kubur ni soalan 2 malaikat, nikmat dan azab kubur. Jadi fasa pertama percaya pada akhirat adalah kubur tu. Kubur adalah permulaan akhirat. Itu fasa pertama. Fasa yang kedua padang mahsyar, iaitu kebangkitan. Itu bubur nombor 2. Macam mana nak bubur saya, maknanya 2.2 ke, sebab dia dalam bahagian 2 yang kedua. 2.2. Okey, boleh ke pening? Ini 2 ke 3, mana satu nak pening? Maknanya boleh percaya pada hari akhirat ada 2 benda. Pertama, kewujudan dia. Yang kedua, yang terkandung padamnya. Yang terkandung dalamnya ada 5 fasa, 5 bahagian. Pertama tadi kubur. Kubur ni contoh tentang soal malaikat dan juga azab kubur. Yang keduanya ada kebangkitan. Kebangkitan tu pada mahsyar. Okey. Yang bahagian 2.3 dia yang kena yakin adalah fasa seterusnya adalah timbangan amalan. Balasan amalan dan perhitungan amalan. Pertimbangannya. Itu semua bahagian 3. Jadi fasa ketiga adalah timbangan amalan. Okey. Yang keempat adalah 2.4. Titian siratal mustaqim. Titian siratal mustaqim tu 2.4 tu. 2.4 titian siratal mustaqim. Dan yang kelima, syurga dan neraka. Itu 5 bahagian. Jadi percaya pada akhirat ada 2 benda. Yang kedua tu ada 5 bahagian dia. Itu kena percaya. Ada 5 perjalanan. Kubur, pada mahsyar, kebangkitan. Kemudian timbangan amalan, titian siratal mustaqim, dan yang terakhir adalah iaitu syurga dan neraka. Okey, dan yang terakhir makna beriman dengan qada dan qadar. Sila. Wa makna imani wa qadar i'tiqadu anna ma qaddarahu fil azali la budda min waqu'i wa i'tiqadu anna Allah qaddara khaira wa syarra qabla khalqil khalqi wa anna jami'a kainati bi qada'i wa qadari. Jadi makna beriman dengan qada qadar 3 perkara. 3 benda, 3 perkara. Tuliskan nombor dia. Yang pertama, tulis tu, kepercayaan bahawa segala perkara ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak azali lagi sudah pasti ia akan berlaku, dan apa saja yang tidak ditentukan maka ia mustahil berlaku. Maksudnya apa benda yang berlaku tu semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita jangan gentar dalam mengurus kehidupan. Memang susah, hidup ni tak ada yang tak susah. Dekat Malaysia ni kalau tak nak susah, tak nak masalah, ada 2 tempat je pergi. Sama ada Tanjung Rambutan ataupun Hospital Bahagia. Kan? Selagi mana kita dekat Masjid Hasanah, kita susah. Kan? Masalah isteri lah, masalah suami lah, masalah anak lah, masalah kewangan lah, kesihatan lah. Itu kehidupan. Jadi maknanya takkan berlaku kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu benda pertama yang kita kena yakin. Qadar tu. Sebab itu kita mohon pada Allah takdir yang baik. Nabi paling banyak doa dalam hidup Nabi adalah memohon takdir yang baik. Paling banyak hidup doa, paling banyak Nabi baca dalam hidup Nabi. Okay, salin doa dia. Apa yang Nabi baca, doa minta takdir yang baik. Doanya adalah salin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ustaz hafal benda tu. Tapi itulah doa dia. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah doa minta takdir yang baik. Sebab tu kalau kita pergi Mekah, kita tawaf kan, kita baca doa sampai dekat rukun Yamani, nak last tu apa kita baca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah minta takdir yang baik. Sebab hidup kita atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kan
salinkan perkataan ini. Hidup dunia untuk diurus, bukan untuk dirungsingkan. Salin perkataan ni, tampal kat cermin rumah kita tu. Dunia untuk diurus, bukan untuk dirungsingkan. Kita urus saja takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita mengurus? Sebab Allah nak bagi pahala mengurus. Allah nak bagi pahala kita mengurus. Mengurus tu pahala tu. Mengurus anak, mengurus isteri, mengurus suami, mengurus kehidupan. Allah bagi pahala. Tapi dia diurus. Jangan rungsingkan. Jangan rungsing. Rungsing dunia. Dunia bukan untuk dirungsingkan. Dunia untuk diurus. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, percaya pada qada qadar. Tuliskan nombor 2 tu. Dan kepercayaan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan bagi perkara tersebut sama ada baik maupun buruk sebelum penciptaan makhluk-makhluk. Allah dah tetapkan dah. Lepas tu kita kena mohon takdir yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, tuliskan nombor ketiga tu, bahawasanya segala perkara yang wujud berada di bawah qada dan qadarnya. Semua orang ada takdir, dan takdir kita tak akan pernah sama. Walaupun anak kita ada 5 orang, 5-5 tak sama takdirnya. Anak bapa kita dengan kita takkan sama takdirnya. Atuk kita dengan kita takkan sama takdirnya. Semua ada takdir masing-masing. So minta takdir yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak berdoa lah. Kena doa. Lepas tu hubungan kita dengan Allah ni kena selalu doa. Doa tu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, antara hubungan tauhid tau. Permintaan kita tu. Yang paling tua doa ni adalah Nabi Adam. Nabi Adam tu dirakamkan dalam Al-Quran, doa dia tu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Manusia paling tua berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Nabi-nabi semua berdoa. Sebab tu Nabi kita Muhammad SAW mengajar banyak doa supaya kita tahu nak minta kepada Allah tu apa. Kan? Nak ni minta kepada Allah tu apa. Nabi ajar doa-doa. Doa adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, muka surat 20. Faslun fi bayani ma yajibu 'alal mukallaf ma'rifatuhu. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Jadi saya setakat saya dulu, insya-Allah yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ni. Okay. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita. Ada satu jemaah minta untuk disedekahkan Fatihah pada arwah ibu saudaranya yang meninggal dunia maghrib tadi. Nama Puan Zalihah binti Samsudin. Jadi kita baca Fatihah untuk diri kita, untuk ahli keluarga kita, untuk mana orang yang punya hajat dan yang mana Allah jemput pada hari ini. Dan mudah-mudahan nanti Allah rezekikan orang bacakan Fatihah juga untuk kita ketika kita tiada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami orang yang sedang sakit, ya Allah, berikan kesembuhan-Mu kepada mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang susah, ya Allah, bantulah segala urusan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang bersedih hati, ya Allah, berikan ketenangan dan jalan keluar bagi permasalahan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sangat berhajat di atas keperluannya, ya Allah, tunaikanlah segala hajat dan cukupkanlah keperluannya, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang menderhaka kepadamu, ya Allah, isteri yang menderhaka kepada suaminya, ya Allah, anak-anak yang menderhaka kepada ibu dan ayahnya, ya Allah, ampunkan mereka dan pimpinlah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di antara kami dan saudara-saudara kami yang Kau uji dengan sakit, ya Allah, berikan kesembuhan-Mu kepada kami dan mereka, ya Allah. Ada di antara saudara kami pada hari ini yang telah Engkau jemput, ya Allah, rahmatilah
kami dan mereka ya Allah. Berikan keampunan kepada kami dan kepada mereka ya Allah. Berikan kebaikan kepada kami dan kepada mereka ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Kita akhirnya selawat Nabi SAW. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.